Sebelum Dajjal Nabi sebut tanda tadi. Semua tuan-tuan dah dengar huraian dua hadis yang sebut tadi. Dan huraian itu bukan dari akal saya, daripada fahaman para ulama hadis. Dua tanda. Sebelum keluar Dajjal, ada berita gembira, iaitulah keluarnya cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Tuan-tuan, dia akan keluar dulu. Dia dibai'ah, kemudian dia bawa pengikut dia. Tanda nombor satu yang paling besar bahawa lelaki tersebut ialah Mahdi, kata para ulama, sebab dalam lipatan sejarah sejak 1400 tahun ni lebih daripada 50 orang yang mengaku Imam Mahdi. Saya sendiri secara personal jumpa lebih 5 orang Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi. Saya sendiri di kalangan yang saya jumpa ni, yang bukan saya pergi jumpa tuan-tuan, yang datang jumpa saya. Depa nak cari maklumat tentang Imam Mahdi, depa tengok dalam YouTube, tengok nama saya banyak naik. Kan? Jadi pakat datang. Waktu saya aksiden tahun lepas pun ada satu kumpulan datang, ramai-ramai, kumpulan Imam Mahdi. Saya kata Imam Mahdi pula dah mai. Saya pun duk sakit waktu tu kan. Depa pun bagi tahu berita gembira lah apalah. Saya kata kena tipu lagi ni. Sungguh tuan-tuan, berapa bulan yang lalu datang wakil kumpulan ni kata, ustaz, memang kami kena tipu ustaz. Di kalangan hak mai jumpa saya ni, Imam Mahdi palsu ni, ada di kalangan mereka yang sangat palsu, seorang wanita. Dia pun nak mengaku juga. Saya kata tolonglah, nak mengaku pun jadi lelaki dulu. Lepas syarat pertama. Kata para ulama, tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah, dengar tuan-tuan, dengar, ni tanda paling besar. Tentera yang keluar daripada Syam, Nabi sebut. Ulama hari ini sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun, Jaisyus Sufyaniyin. Apabila Imam Mahdi dibai'ah, tentera ini terus keluar, pasukan yang besar untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru dibai'ah di Makkah. Waktu tu pengikut baru mula datang. Bila tentera ni datang, dia kalau Syria ada nak pergi, Imam Mahdi dibai'ah di Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Ada 2 jalan. Saya belajar di Syria. Nak dengar cerita tentang Syria? 2 jam. Tambah lagi 2 jam, 11.30. Tak payahlah. Tuan-tuan sekalian, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Saya sempat buat umrah naik bas. Tak cerita lah. Kemudian Syria, Iraq, Madinah, Mekah. Ada 2 jalan. Tentera ni keluar daripada Syria. Melalui jalan mana? Wallahu alam. Tapi jalan ni je, tak ada jalan lain. Kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu. Bila sampai ke Madinah, ini ulama sebut, fa idza kanu bi baida'a minal ard, bila mereka sampai di Madinah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi. Bumi akan terbuka macam tu, menelan tentera tadi. Tak ada berperang pun. Kita kata, selamatlah ustaz. Kan? Tak payah berperang. Yang tu baru episod 1, ada 100 episod Imam Mahdi. Ada 100 episod Imam Mahdi. Itu baru episod 1. Baru dia dibai'ah dan tentera tu keluar. Sampai di Madinah, ada satu kawasan, Allah SWT buka tanah tu, ditelan kesemuanya. Yang selamat 1 atau 2 orang sahaja. 1 atau 2 orang sahaja yang selamat. Mereka inilah yang datang sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan kesemuanya. Kata para ulama, itulah petanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi, dia adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh.
Dia dulu akan keluar tuan. Ni nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara detailnya, secara tepatnya Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat askar, kem pertahanan umat Islam. Nah, ini cerita Syria tuan-tuan. Banyak berjam-jam hadis akhir zaman yang berkaitan dengan Syria sahaja, belum Palestin. Kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Damascus hari ini, Damsyik hari ini, ada di Dimashq, dan Nabi sebut nama tempat itu, iaitulah Rutah. Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ, di Rutah. Kem akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi itu. Imam Mahdi daripada Mekah, dia pun pergi ke ni episod ringkas-ringkas je ni, daripada 100 episod tu tuan-tuan. Dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di Syam, di Baitul Maqdis dan juga sekitarnya. Waktu tu orang Islam pun pergi ke sana. Masing-masing pergi ke sana. Waktu tu ramailah yang mujahidin sebenar, yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana. Kemudian yang mujahidin separuh jalan, yang mujahidin kuat semangat saja, ilmu tak ada, yang macam-macam jenis lah, yang munafik, yang ikut kawan, tak tahu pergi mana, semangat tengok pegang senjata dia pun pergi juga. Maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di Syam, di Baitul Maqdis waktu tu, sehingga sunyinya Masjid An-Nabawi. Ini hadis. Macam mana tu Ustaz sunyi Masjid An-Nabawi? Sunyinya Masjid An-Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tuan-tuan, kenapa Masjid Nabawi? Bukan orang menghina Masjid Nabawi. Hadis ini kata para ulama bukan bermaksud orang Islam tidak beriman, meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah. Tetapi ketika itu pusat pemerintahan Islam adalah di Baitul Maqdis. Satu hari sebelum kemunculan Dajjal, Baitul Maqdis akan kembali berkembang, akan kembali pesat, akan kembali meriah. Baitul Maqdis. Sehingga sunyi Masjidun Nabawi. Ada orang pergi tapi sangat sunyi. Dia tak macam hari ini. Kan hari ini kan puluhan ribu setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Madinah. Satu hari akan datang masanya ini tuan-tuan, itu masanya. Ketika Imam Mahdi keluar, dia jadikan Baitul Maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kem pertahanan tentera. Berlaku perang kecil satu, berlaku perang kecil kedua, menang, berlaku perang kecil ketiga, menang, berlaku perang kecil empat, menang. Orang Islam sibuk. Dia sibuk tuan-tuan. Dia akan sibuk waktu tu. Waktu tu kumpulan Islam yang paling besar, yang paling kuat, kumpulan Imam Mahdi. Berazamlah untuk bersama mati syahid. Tuan-tuan, ruang untuk mati syahid kepada umat ini masih terbuka luas. Mati syahid, syahid yang hakiki, syahid yang berperang, yang confirm berada di pihak yang benar. Siapa? Dengan Imam Mahdi. Memang dia orang yang paling soleh dan paling warak, paling alim pada zaman itu, ketika itu. Nombor satu. Dia yang paling soleh, paling alim, paling warak, dan confirm betul tindakan dia. Confirm betul. Kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lelaki biasa, dia diilhamkan oleh Allah. Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan orang yang mempersendakan Ahlul Bait. Sebut Habib, boleh kata yang ni yang banyak cerita karut. Sedangkan tak yalah tajuk tu pula lama pula.
Itu tajuk lain pula, tajuk Wahabi pula. Subhanallah.